Baik, masih lagi dalam topik bajet 2023 aspirasi mahasiswa Ahlam. Tadi kita ada sebut berkenaan dengan antara cadangan Ahlam dan juga kita ada tonton juga cadangan-cadangan daripada rakan-rakan kita daripada Universiti Putra Malaysia dan juga lain-lain. Ini pula kita nak bawakan satu isu yang agak panas Ahlam. Baru-baru ini sebenarnya rungutan daripada mahasiswa yang didengari di sosmed dan sebagainya berkenaan dengan B40 mahasiswa yang balik-balik disebut berkenaan dengan bantuan kepada B40 dan sebagainya. Tapi mahasiswa yang lain yang selain daripada B40 itu keciciran. Jadi apa pendapat Ahlam berkenaan dengan ini? Berdasarkan pemerhatian saya sendiri, saya boleh menyatakan bahawa memang realiti bahawa banyak bantuan-bantuan diberikan kepada golongan-golongan mahasiswa kumpulan B40 ini. Tapi tidak boleh salahkan mereka sebab mereka ini betul-betul memerlukan bantuan. Tapi dalam masa yang sama juga kita tidak boleh melupakan mereka-mereka yang M40, T20 dan sebagainya. Dan secara keseluruhannya bantuan tak semestinya daripada segi kewangan. Macam saya sebutkan tadi, kita kerajaan tak semestinya kena bagi bantuan kewangan kepada T20 dan sebagainya untuk memenuhi kehendak mahasiswa, tidak. Boleh juga untuk bantuan-bantuan sokongan. Contoh macam kebanyakan mahasiswa daripada T20 ini, mereka ni orang yang berniaga, ahli keluarga berniaga dan sebagainya. So mereka ini juga boleh diberi peluang untuk permulaan mereka berniaga dan sebagainya. Dan ada juga inisiatif yang boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, saya boleh nyatakan adalah wang caruman kepada graduan. Makna kata sini mungkin saya boleh ceritakan sedikit asas wang caruman graduan ni adalah semua mahasiswi yang mungkin dapat pinjaman PTPTN ataupun pinjaman pembelajaran mereka, mungkin dapat beasiswa. Mereka ini boleh mencarumkan bantuan mereka, kewangan mereka ini dalam satu tabung. Sama konsep seperti KWSP yang mana kita kira sepanjang pengajian mereka, sepanjang 4 tahun tu, di akhir mereka belajar, mereka dapat graduate dan sebagainya, mereka boleh keluarkan duit simpanan caruman mereka. Untuk apa duit itu? Untuk mereka memulakan hidup baru di luar. Mungkin ada juga mahasiswa ataupun graduan yang keluar daripada kampus atau keluar daripada universiti mereka. Mereka ini duduk di tempat baru, di lokaliti baru. So mereka ini perlu kewangan yang mungkin mencukupi untuk memulakan kehidupan mereka. So itulah benda yang saya boleh katakan. Bila kita sebut berkenaan dengan bantuan selain daripada bantuan kewangan, saya teringat bantuan yang kita sebutkan tadi berkenaan dengan kolej kediaman dan juga tempat tinggal dalam kampus. Satu solusi yang baru-baru ini dikeluarkan daripada KPT berkenaan dengan rumah sewa. KPT, portal rumah sewa tak silap saya, itu memudahkan mereka platform untuk mencari rumah sewa, tapi kolej kediaman itu jauh lebih murah kadar sewaannya bulan-bulan ataupun per semester. Jadi berkenaan dengan B40 itu tadi Ahlam, kebanyakan kolej kediaman di universiti itu diberikan peluang kepada B40, tapi yang lain seperti M40 dan juga T20 keciciran. Jadi apa pandangan Ahlam berkenaan dengan isu kolej kediaman yang kita kata tengah panas sekarang ni? Okey, baik. Isu kolej kediaman ini adalah satu isu daripada zaman P. Ramlee lagi. Kita boleh katakan maksudnya di sini adalah isu yang lama yang tiada mungkin jalan penyelesaian yang lebih jelas pada hari ini. Daripada tahun demi tahun, isu penginapan ini adalah isu yang sering disebut oleh mahasiswa-mahasiswi seluruh Malaysia, bukan tertumpu kepada suatu universiti saja. Oleh hal yang demikian, mungkin Kementerian Pendidikan Tinggi menyatakan bahawa portal rumah sewa ini dapat membantu mahasiswa-mahasiswi. Tapi dalam masa yang sama saya boleh katakan bahawa portal ini tidak dapat penggunaannya dengan baik. Mungkin satu pilihan rumah sewa dalam portal itu tidak cukup banyak. Mungkin perlu juga penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan adalah daripada segi memasarkan atau untuk memastikan ramai pemilik-pemilik rumah sewa untuk mereka berdaftar. Dan dalam masa yang sama mungkin juga ada inisiatif khas, subsidi-subsidi khas yang boleh diberikan kepada pemilik-pemilik rumah sewa yang secara langsung dapat membantu mahasiswa yang berada di kampus untuk dapat penginapan. Dalam masa yang sama juga seperti yang disebutkan, mahasiswa yang duduk di luar kampus ini tidak boleh kita pandang sebelah mata. Mereka ini pula juga perlu untuk diberi bantuan. Sebagai contoh, mungkin saya boleh cadangkan bahawa perlu ada bantuan kewangan secara one off kepada mahasiswa-mahasiswi yang menginap di luar kampus. Itu yang pertama. Yang keduanya, cadangan saya adalah untuk memastikan kita buat sesuatu perkara yang mungkin luar biasa untuk dilaksanakan,
tapi ia memerlukan. Sebagai satu contoh, benda ini adalah isu yang lama. Kenapa tidak kerajaan buat sesuatu? Sebagai satu contoh, kita boleh tengok daripada tahun demi tahun, kalau trends indeks kemasukan pelajar masuk ke IPT ini bertambah. Tetapi fasiliti di dalam kampus itu tidak bertambah. So mungkin perlu ada penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Misalnya kerajaan melaksanakan ataupun mewujudkan satu rumah ataupun kolej kediaman keluarga Malaysia di setiap kampus yang mungkin memerlukan, di UM, di UKM, di UUM dan sebagainya. So mereka ini secara langsung ataupun secara pandang jauhnya, so long term punya investment akan membantu mahasiswa pada masa akan datang untuk dapatkan penginapan yang mudah lah untuk mereka sewa. Baik. Bagi bajet 2022 mungkin kita dah nampak ada kebaikan dan juga ada kekurangan, bukan keburukan yang kita boleh garap daripada bajet 2022. Bajet 2023. Apakah antara solusi, cara bajet kali ini untuk menekankan konsep inklusif untuk kepentingan dan juga kesejahteraan mahasiswa? Ahlam. Okey, pertamanya saya boleh bercerita berdasarkan perjalanan hidup saya sepanjang saya jadi Presiden MPPK. Satu, saya ada peluang untuk memberi cadangan terhadap aspirasi mahasiswa dengan belanjawan 2023 ini. Yang mana waktu ketika itu Kementerian Kewangan dia membuka ruang kepada Majlis Perundingan Pelajar untuk memberikan cadangan. Bagi saya itu adalah satu tindakan-tindakan kerajaan yang mungkin menyatakan bahawa belanjawan ini adalah belanjawan inklusif, yang mana mahasiswa-mahasiswi hari ini boleh memberikan pandangan ataupun cadangan mereka. So itu boleh saya katakan bahawa hari ini kerajaan siap sedia untuk memastikan belanjawan ini adalah belanjawan rakyat, ataupun kita boleh katakan mereka dapat menikmati bersama-sama semua lapisan masyarakat. Dan dalam masa yang sama juga kita nampak inisiatif kerajaan yang mana mereka mewujudkan satu program Idea Bina Negara yang mungkin akan berlangsung di UiTM yang pada 4 hari bulan ini, yang mana kita tahu agenda Idea Bina Negara ini adalah satu ruang kepada mahasiswa, mahasiswi ataupun golongan muda ini untuk memberi aspirasi mereka kepada negara kita. Mungkin boleh juga sebagai satu konten untuk belanjawan pada 2023 nanti. Baik, itu satu saranan yang sangat baik sebenarnya. Tapi satu lagi isu yang saya ingin bawakan kepada penonton Lensa IPT hari ini berkenaan dengan peluang. Ini satu isu yang kecoh juga, peluang lepasan matriks dan juga SPM setaraf yang cemerlang, for flat sebagainya tak dapat tempat di IPT. Jadi apa yang boleh kita selitkan dalam bajet 2023 berkenaan dengan isu ini, Ahlam? Okey, baik. Untuk mahasiswa yang tidak dapat ataupun mungkin kita kata tiada peluang untuk melanjutkan pelajaran mereka, satu, kita boleh tengok daripada tahun demi tahun golongan anak muda ini ataupun golongan mahasiswa-mahasiswi mereka ini makin lama makin pandai. Mereka kita kata kalau nak dapat golongan yang for flat ke ataupun yang straight A ke sebagainya ramai. Bukan benda susah lah. Bukan benda yang susah. Zaman kita je susah. Zaman kita je susah. Saya tak tahu. So daripada masa ke semasa mereka ini mungkin satu, pertamanya daripada segi peluang pendidikan tu perlu diberi sama rata. Mungkin daripada segi kita kata membuka lagi fasiliti-fasiliti, contoh penginapan, kelas dan sebagainya untuk memastikan mahasiswa di seluruh Malaysia ini dapat duduk di kampus mereka ini untuk sambung pelajaran mereka. Baik. Baik, Ahlam. Bajet 2023, aspirasi mahasiswa slotnya sudah berada di penghujung. 30 saat secara ringkasnya. Apa antara harapan Ahlam kepada mahasiswa di luar sana tentang bajet 2023 dan juga mungkin pandangan kepada kerajaan buat kali yang terakhir? Okey, baik. Untuk belanjawan ni secara ringkasnya harapan saya adalah satu belanjawan yang boleh menyatakan bahawa belanjawan yang kita kata menyeluruh untuk mahasiswa-mahasiswi, untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi seperti disebutkan tadi B40, AM40, T20 dan sebagainya. Itu yang pertama. Belanjawan yang seterusnya, belanjawan harapan saya adalah belanjawan ini perlu inklusif. Dan yang ketiga, kita kena memastikan belanjawan ini adalah satu belanjawan yang boleh menunjukkan bahawa negara kita bersiap siaga untuk berhadapan cabaran inflasi yang lebih mencabar pada masa akan datang. Jadi secara langsung mungkin dapat membantu mahasiswa, mungkin secara keseluruhan rakyat Malaysia untuk tahun depan. Baik.
Baik, terima kasih Ahlam. Kita ingin ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Andino Ahlam Abu Bakar, Presiden Majlis Penerangan Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK dan juga yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia UM kerana sudi bersama kita pada hari ini bercakap berkenaan dengan aspirasi mahasiswa dalam bajet 2023. Pastinya banyak cadangan yang kita dapat lihat terutamanya daripada mahasiswa supaya bajet 2023 kali ini bukan sahaja tertakluk kepada satu bahagian ataupun satu tumpuan semata, tapi inklusif dan juga kesamarataan itu dapat kita rasakan oleh setiap mahasiswa yang berada di IPTA dan juga IPTS. Terima kasih kepada saudara Ahlam kerana sudi bersama kita malam ini. Kita akan berehat seketika, tapi sebelum itu kita akan bersama dengan peluang pendidikan sama rata. Selepas ini satu lagi slot yang kita akan bersama dengan dua orang tetamu, tapi kita akan dengar satu lagi Vox Spot yang kita telah sediakan di Lensa IPT. Saksikan.